Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan dalam rumahnya pada malam ini. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Mohon maaf atas kelewatan pada malam ini. Kebetulan Tok Wan saya dan Tok saya sampai daripada Sanglang, ziarah ayah saya di Hospital Pulau Pinang tadi. Saya pula baru habis jam 7 mengejak Taranum di Surau Ketus Hospital. Jadi pukul 7 terus pergi masuk dalam kawasan hospital, baru jumpa Tok dengan Wan. Jadi peluk cium pi mai kot tu, pi mai kot ni, maka terlambat sampai. Apapun insya-Allah, walaupun terlambat, insya-Allah Makcik Syahrumbi sedia menanti. Ada Makcik? Ada. Dah tak apa. Kita tak ada, jaga. Kitab baru dah Makcik. Kita baca tafsir, Kitab lama nanti kita mengaji tempat lain. InsyaAllah. Baik, muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sambung ayat yang seterusnya daripada surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah yang maksudnya sujud. Yang mana dalam surah ini ada satu tempat yang disunatkan untuk sujud, iaitu pada ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Baik, hari ini kita masuk ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu ألف سنة مما تعدون. Firman Allah dalam ayat yang kelima surah As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah Allah yang mentadbir segala urusan makhluk-makhluknya
daripada urusan di langit juga urusan bumi, daripada urusan langit hinggalah urusan bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Kemudian amal-amal makhluknya itu naik pada hari yang mana qadar kiraannya adalah alfasanatin mimma ta'uddun, 1000 tahun seperti yang kamu perkirakan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan yang ada di langit, urusan malaikat-malaikat Allah, urusan tentang Lauhul Mahfuz dan sebagainya. Allah juga yang mengatur urusan-urusan yang ada di bumi. Semua di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Saya ambil contoh, saya di hospital tadi, kebetulan bila saya turun daripada ward orang tua saya, tiba-tiba ada seorang uncle Cina berada di atas kursi roda tanpa seorang pun menolak dia, dalam keadaan yang cukup lemah, dalam keadaan kita nampak kakinya mengalami satu penyakit, dia balut dengan plastik. Kita nampak dia ni orang miskin dan orang yang cukup lemah fizikal dia. Saya jumpa dia, saya kata, "Uncle, saya tolak boleh?" "Oh, terima kasih banyak, terima kasih banyak." Saya tolak dia sampai ke tempat yang dia nak berhenti. Saya tanya dia, "Uncle, sudah makan belum?" Dia kata belum makan. Bila belum makan, maka saya pun tuan-tuan ambil RM10 bagi ke dia. Ni benda yang tak perlu nak riak. RM10 pun kalau nak riak pelik. Jadi bila bagi RM10, pentadbiran Allah, saya berkhutbah di satu masjid. Lepas tolak uncle ni, terus saya masuk dalam kereta menuju ke tempat khutbah, tuan-tuan. Bila pergi khutbah, habis khutbah, tiba-tiba pihak masjid tambah sagu hati. Saya pelik. Dah tambah sagu hati, tak apalah. Tiba-tiba kebetulan ada datuk yang merupakan orang kuat masjid. Selalunya memang dia tak pernah sampai ke hadapan, tapi kebetulan saya habis sembahyang sunat ba'diyah lepas Jumaat, saya pergi jumpa dia. Saya tengok datuk babak, mungkin dia seronok kerana saya kenal dia, atau mungkin sebagainya, dia terus selak-selak pakit semua. Saya dah ingat RM10 lah kot. Tengok gagal RM100 tuan-tuan. RM100. Ni cerita pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, abang kata, hang bagi RM10, aku boleh bagi ke hang RM100. Bahkan lebih aku boleh bagi kalau aku nak. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, semua benda berada di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Baik, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dialah Tuhan yang mentadbir segala urusan daripada langit dan juga bumi. Segala keadaan kita, sakit demam kita, kaya miskin kita, semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba Allah, isteri dia sakit buat pembedahan usus perut. Lepas tu tuan-tuan, dah buat pembedahan usus perut, usus tu tiba-tiba mengalami sakit, dia bawa pi semak lain. Apa jadi pada isteri dia? Rupanya usus yang tadi dibedah bernanah, tuan-tuan. Isterinya ditahan di wad. Dia jumpa saya, dia kenal saya. Dia kata, "Ustaz, inilah ketentuan Allah. Saya nelayan, saya kerja nelayan, bini pula sakit, anak-anak kerja, saya kena tunggu. Dia dah susah, dia kerja nelayan, Allah atok bagi susah lagi, bini sakit pula. Tapi semuanya pentadbiran Allah. Ada benar hikmah di sebalik
apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, keratan ayat tu Allah sebut pula, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Kemudian amalan-amalan yang dilakukan itu semuanya akan naik ke atas yaumal qiyamah, iaitu pada hari kiamat, liyafsila fihi, supaya Allah memutuskan urusan perkara itu. Jadi maksud dia amal-amal kita akan naik hari kiamat, maksudnya akan ditentukan keputusannya pada hari kiamat, iaitu hari yang Allah kata kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Harinya itu qadarnya adalah seperti 1000 tahun dari apa yang kamu perkirakan. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh bayang dahsyatnya keadaan akhirat. Satu hari sama dengan 1000 tahun kita. Bermakna kalau seorang itu dibakar dalam neraka satu hari, umur dia katalah dia mati 50 tahun, bermakna dia perlu menghadapi 20 kali kematian. Kalau Allah bagi dia hidup sampai umur 50 tahun, dia mati, kemudian hidup balik 50 tahun mati, kemudian hidup balik 50 tahun mati, 20 kali kematian baru satu hari. Subhanallah. Jadi sebab itu orang yang bahagia di akhirat, maka dia bahagia. Tapi orang yang celaka, orang yang syaqi, maka mereka itu menghadapi kesusahan demi kesusahan. Seperti yang Allah sebut dalam suratul A'la, atau kita kenal sebagai surah Sabbihisma rabbikal a'la, la yamutu fiha wa la yahya, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ahli neraka nak kata mati tidak mati, terus disiksa. Nak kata hidup, hidup tanpa bahagia, tanpa sedikit pun keceriaan, seperti tidak hidup. Jadi itu keadaan ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebab itu perbanyakkan buat kebajikan. Perbanyakkan buat kebajikan, jangan banyak buat kejahatan. Saya sebut baru ni dalam khutbah di Masjid Kampung Rawa satu kisah, yang mana kisah ini disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya yang terkenal, dan dipetik riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah sahabat Nabi yang cukup terkenal. Baik. Jadi Abi Hurairah cerita satu hari Nabi bersembang dengan Aktham bin Al-Jawn. Aktham bin Al-Jawn, seorang sahabat Nabi. Bila Nabi bersembang dengan Aktham bin Jawn, Nabi kata kat dia, Ra'aitu Amr bin Luhay ibni Qam'ata ibni Khindaf yajurru qusbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhay bin Qam'ah bin Khindaf, dia menyeret-nyeret isi perutnya dalam neraka Allah. Amr bin Luhay orang pertama yang bawa masuk berhala ke kota Mekah. Bila dia tengok keturunan Amalek, keturunan Nabi Allah Nuh, keturunan daripada cicit Nabi Allah Nuh, Imlaq bin Lawas bin Sam bin Nuh, keturunan yang dipanggil keturunan Amalek. Keturunan ini sembah berhala daripada bumi Balqa, lebih kurang kedudukannya di Syria hari ini. Maka dia bawa balik satu berhala bernama Hubal. Itulah berhala pertama di kota Mekah. Bila dia bawa balik, maka masyarakat mula meninggalkan sedikit demi sedikit agama Nabi Ibrahim dan memulakan penyembahan berhala. Baik. Nabi kata pada Aktham bin Al-Jawn, sahabat dia, aku tengok Amr bin Luhay yang merupakan orang pertama bawa balik berhala ke Mekah, menyeret-nyeret isi perutnya
dalam neraka Allah. Nabi kata lagi, fama ra'aitu rajulan ashbaha birajulin minka bihi wala bika minhu. Aku tak pernah tengok seorang lelaki yang lebih mirip dengan lelaki yang lain, melainkan aku tengok engkau dan Amr bin Luhai. Walaupun Amr bin Luhai tidak ada pada zaman Nabi, dia telah mati, dia telah meninggal, tapi Nabi melihat pada satu ketika rupa dia Amr bin Luhai ini sebiji macam muka sahabat Nabi Aksam bin Al-Jub, sehingga Aksam jadi takut. Kalau kita seronok muka macam Leonardo DiCaprio, kawan dia kata, oh kembang tekuk-tekuk, padahal hidung kemek, kulit hitam, tapi bila kawan dia kata, oi muka hang sebiji macam Leonardo DiCaprio, seronok, seronok. Pasal dia kata duk bayang cerita Titanic. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, dia takut bila Nabi kata muka dia macam muka Amr bin Luhai. Orang pertama yang bawa balik berhala, dia tanya Nabi, asa ayyadurrani syabahuhu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, adakah kemiripan wajahku dengan Amr bin Luhai si kafir ini akan membawa mudarat pada aku? Nabi kata, la, dah, tidak. La, innaka mu'minun, hang orang beriman, hati hang penuh keimanan, wa huwa kafir, dia orang kafir. Tak sama, tak sama tuan-tuan. Jadi Nabi sebut dalam bahagian yang hampir kepada penghujung hadis itu, penghujung riwayat itu, Nabi kata, wa kana awwala man ghayyara dina Ismail, dia orang awal yang merosakkan agama, yang menukarkan agama Nabi Ismail, wa nasabal awthan, dia orang yang mula membawa penyembahan berhala. Hadis itu cerita, nak abang kata teruknya Amr bin Luhai, dia disiksa bukan hanya dosa dia sembah berhala, pasal dia orang mula, maka dia mendapat dosa orang lain yang mengikut jejak langkah dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ini antara golongan yang paling malah. Contoh mudah, ada seorang kawan kita nama Ramli Sarip, contoh nama macam penyanyi lah. Kita mula gelak dia Ramli Sarap, kita nak bagi sama dengan sampah sarap, Ramli Sarap. Jadi orang pun mula panggil dia Ramli Sarap, padahal nama dia betul Ramli bin Sarip. Selagi ada orang duk menyebut Ramli Sarap, atau ada orang yang tambah tu Ramli sampah sarap, selagi Ramli tu berasa di hati dia sakit, selagi itu orang yang mula-mula menggelarkan Ramli Sarap, dia mendapat dosa. Walaupun dia dah mati, selagi dia tak pergi minta ampun dekat Ramli tu, maka dia akan menanggung dosa yang kekal selama-lamanya, kerana dia yang mula. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ini benda yang paling kita risaukan bila kita gambarkan hari yang satu harinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Sambung ayat yang seterusnya, firman Allah, Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Firman Allah dalam ayat ke-6, dzalika alimul ghaib, dialah Tuhan yang mengetahui perkara ghaib, wasyahadah, perkara yang terang, Al-Aziz, Tuhan yang maha perkasa, Ar-Rahim, Tuhan yang maha penyayang. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengetahui segala perkara yang ghaib, perkara yang kita tidak tahu. Saya ambil contoh, bila ada cikgu sejarah yang mai kata kat saya, ustaz tahu tak, candi di Maubuk itu yang dikatakan kuil Hindu, mengikut sebahagian pengkaji, dia bukan kuil Hindu tapi dia masjid. Tuan-tuan, di saat kita percaya bahawa dia kuil, tiba-tiba ada orang yang cuba mengkaji sejarah, dia kata itu bukan
Kuwait, tapi itu masjid. Kebenaran dia Allah saja yang tahu. Ada pula kajian, contohnya pakar-pakar bidang kaji manusia, antropologi, mereka ni pakar bidang kaji manusia, profesor dan sebagainya. Mereka kata orang Melayu ni, mengikut kajian mereka, dengan rambut orang Melayu, kulitnya asal orang Melayu daripada Afrika. Tuan-tuan buat nganga apa? Tuan-tuan tu orang Somalia ke mana? Senegal. Kajian yang paling kuat, orang Melayu berasal daripada Afrika. Cuma mungkin Makcik Syahrum dia lain sikit. Cik Syahrum dia lain sikit, Yaman ke mana ke. Tapi orang Melayu ni katanya daripada Afrika. Kita tak tahu hakikatnya yang sebenar, Tuhan tahu. Jadi kalau benda yang nampak macam mudah, Melayu mula-mula siapa Melayu pertama? Itu dia. Siapa orang Melayu pertama? Sehingga dalam sembang-sembang saya dengan profesor bahagian antropologi ni, dengan doktor-doktor, dalam bangsa-bangsa dunia dikatakan tidak ada bangsa Melayu, tak ada race hak nama Melayu. Wallahu a'lam. Saya pun lagi pening. Yang ada hanya proto Melayu nu hak pakai cawan. Hak tu hak betul. Jadi orang Melayu hak betul-betul ni tak tahu siapa. Ada hak Tok Wan dia Patani. Ada hak Nek dia Siang. Ada hak Mekuk Yaman. Ada hak Mekuk India. Ada macam-macam tuan. Rata-rata kita tak betul-betul. Siapa yang boleh kata aku memang Melayu betul? Tak tahu. Wallahu alam. Jadi yang tu saya sembang-sembang sampai saya rasa pening. Sejarah ni memang benda payah. Saya kata sejarah ni payah. Tu baru kita bercakap soal sejarah, betapa banyak lagi kejahilan kita. Cerita pasal Perak Man di Lenggung. Perak Man di Lenggung. Kajian yang menunjukkan bahawa Perak Man ni sezaman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Lepas itu perbahasan, adakah semua dunia ketika itu diratai oleh banjir, atau banjir itu tak meratai semua dunia, hanya kena pada negara tertentu yang Allah tetapkan. Wallahu a'lam. Hak betul-betul kaji, insya-Allah dia faham. Muslimin-muslimat rahmatullah. Baik, alimul ghaib. Kita baru bercakap tentang sejarah, dan dia adalah Tuhan yang mengatur sejarah. Bukan sejarah dulu baru Tuhan tahu cerita dah, dia yang atur nak jadi macam mana dunia ni. Muslimin-muslimat. Sebab itu tak payah sombong. Kita pakar, profesor PhD dalam bidang kejuruteraan. Contoh, kita bodoh ataupun jahil lambat lain. Orang bagi satu jala kita tak erti jala bagi kembang. Kita pandai PhD jurutera, kita bodoh tang lain. Kita tak erti nak jala ikan, jala tak kembang-kembang. Tak erti. Kita pandai agama, kita pakar syariah, sagi tepak erti canai tak erti. Betul ya? Bagi erti canai tak erti nak buat apa. Tapi PhD syariah, maksud dia manusia sentiasa kurang. Tapi Allah bukan hanya benda yang syahadah yang jelas, tapi alimul ghaib. Dialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, yang tersimpan dalam hati kita dan sebagainya. Al-Azizu Ar-Rahimu, Tuhan yang Maha Aziz, Maha Perkasa. Ar-Rahimu, Tuhan yang Maha Rahim. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu manusia yang cuba mencabar Tuhan, maka tidak lain tak bukan kalahlah dia, kerana Allah Tuhan yang Maha Perkasa. Baik, sambung ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7 surah As-Sajdah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allazi ahsana
أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. Firman Allah dalam ayat yang ketujuh, Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah, dialah Tuhan yang memperelokkan apa yang telah dia ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan dialah Tuhan yang memulakan penciptaan manusia itu daripada tanah. Disebutkan oleh Dr. Muhammad Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasirnya, ay atqana wa ahkama kulla syai'in awjadahu wa khalaqahu, dialah Allah yang begitu teliti dan begitu memperhalusi dalam menetapkan setiap apa pada ciptaannya yang dia sendiri cipta, yang dia sendiri wujudkan. Muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menggambarkan bahawa Allah bila dia mencipta sesuatu, ada hikmahnya dan ciptaannya itu maha sempurna. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, Allah cipta gajah, belalainya di hadapan. Kalaulah belalainya itu di bahagian punggung, lalu ekornya diletakkan di belalai, tuan boleh bayang bagaimana rupa gajah. Kalau ekor dengan belalai ditukar, sudah tentu pelik. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah cipta kita, kepala lutut kita di situ. Kalaulah kepala lutut kita besar, dipakaikan pada buku lali, buku lali main duduk di kepala lutut. Kalau tukar kepala lutut duduk di buku lali main naik di kepala lutut, makin ramai tak boleh semayang, bertongkat habis. Tapi Tuhan dia buat dia buat teliti. Adapun manusia, dia ada kekurangan dia. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, manusia dia ada kurang, tapi Allah dia maha sempurna, dia tekun, maksud dia teliti dalam setiap kerja. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan dia memulakan penciptaan manusia daripada tanah. Yang dimaksudkan di sini adalah penciptaan Adam alaihi salam. Disebut di sini dalam Safwatut Tafasir ini, khalaqa abal bashari adama min tinin, dia menciptakan bapa manusia iaitu Adam daripada tanah. Jadi Adam itu daripada tanah, cuma lepas ni kita masuk ayat, zuriat itu berkembang tidak melalui tanah, zuriat berkembang melalui air mani. Baik, kalau kita perhati ayat ketujuh, di antaranya yang menggambarkan kepada kita bahawa bila kita mengerjakan sesuatu, buatlah dengan tekun. Bila kita buat sesuatu, buatlah dengan teliti. Allah cipta langit, bagaimana langit berubah warna setiap waktu, bagaimana laut yang berubah warna setiap waktu, dia maha teliti, maha sempurna ciptaannya. Jadi kita macam tu, bila kita kerja, buat kerja dengan sesempurna yang boleh, seteliti yang boleh, seamanah yang boleh. Seronok tuan-tuan kalau kita duduk di kedai kopi, kita tengok orang menyembah. Ada dua sahabat duduk menyembang, saya duduk makan nasi lemak, mereka menyembang tepi. Dia kata orang lah ni kerja tak macam kita dulu, tukang kebun main-main.
Lepas tu seorang pula kata, memang mandor hari ni pun tak boleh harap. Mandor hari ni pun hak mana baik dengan dia, main punch kan 4 hari tak main kerja tak apa. Tu dia. Hak kita ni, duduk belecang, duduk tepi saya pun duduk makan, duduk keling. Syok enggak dengar cerita orang-orang duduk di kedai kopi ni, depa kaki menyembang. Dia kata, hak kita ni pantang tak ada ya, cari panggil nama hak kawan, hak baik dengan dia sampai 4 hari tak main, dia tolong punchkan. Mandor ni kan boleh harap. Mula tuan-tuan, daripada orang duk sembang-sembang tu, kita nampak inilah alam, inilah suasana kehidupan kita hari ini, di mana manusia tidak tekun dalam mengerjakan sesuatu kerja. Dia tak teliti, dia tak bersungguh-sungguh untuk menjalankan tanggungjawab yang Allah bagi pada dia. Baik, masuk ayat seterusnya, ayat yang ke-8, firman Allah, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudiannya kami menjadikan zuriat-zuriatnya itu, ja'ala zurriyatahu yatanasalun, kami jadikan zuriat-zuriat Adam itu berkembang biak, min sulalatin min ma'in mahin, daripada pati, daripada air yang hina, iaitu air mani. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, asal kejadian kita adalah daripada air mani, sejenis air yang hukumnya suci. Air yang hukumnya suci, jika air itu terkena kepada pakaian, maka kita boleh menggunakan pakaian tersebut untuk solat, kerana air mani itu suci. Cuma wajib bagi orang yang keluar air mani itu untuk mandi hadas, itu saja. Tapi bolehkah sesudah dia mandi hadas dia mengenakan air pakaian yang terkena air mani? Jawapan dia boleh. Kerana air mani asal usul kita itu nutfah, dia adalah suci. Berlainan dengan air mazi. Air mazi dia kotor. Air mazi dia dianggap najis. Nazi ni keluar ketika mana seseorang itu di awal syahwat, dia keluar meleleh, baru keluar pancutan mani. Kemudian lagi satu air wadi, yang juga sejenis air yang merupakan najis, iaitu air wadi yang biasa keluar apabila kita kepenatan. Bila kita kerja teruk, maka akan keluar air wadi pada kebiasaan dia. Mani ni betul dia suci, tapi bila kena di baju kita rasa jijik. Mani tu kalau jatuh ditilam, maka tidak ada apa-apa nilainya, itulah kita. Maka Allah mengingatkan kita tentang kehidupan kita hanyalah setitis mani. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang sama yang ingin saya sentuh, macam orang perempuan, macam orang perempuan. Kebetulan kemarin di sebuah surau di bahagian Serai, saya baca kitab Fiqh Sirah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Masuk pada tajuk yang awal, tajuknya iaitu Sirru Ikhtiyari Al-Jaziratil Arabiyah Mahdan Linash'atil Islam, ataupun Linashril Islam. Rahsia kenapa tanah Arab itu dipilih sebagai mahdan, sebagai bumi kelahiran atau bumi yang membawa kepada perkembangan Islam. Pasal apa Allah pilih Islam tanah Arab? Menarik dalam tu kerana yang pertama, Syekh menyentuh tidak seperti apa yang kita bayangkan. Selalu kita kata pasal orang Arab teruk, pasal itu Allah turunkan Quran tang tu, Nabi Muhammad tang tu.
Dalam kitab fiqh sirah ni dia memusing balik apa yang kita pegang, bukan kerana itu. Kerana pada zaman tu ada 4 kuasa besar. 2 di peringkat yang pertama, 2 di peringkat yang kedua. Zaman tu 2 kuasa paling hebat di dunia, tak lain tak bukan Parsi dan Rom. Parsi yang hari ini walaupun Parsi dulu lebih luas adalah di kota Iran, di negara Iran, manakala Rom pula hari ini, kalau ibu negerinya itu boleh dikatakan di Itali, Rom. Baik, itu 2 kuasa paling kuat macam Amerika dan Rusia. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh, 2 kuasa yang kuat kedua, Greek Tua dan juga India. Itu 2 yang berada di peringkat yang kedua. 4 kerajaan paling kuat, Parsi, Rom, Greek Tua dan juga India pada zaman itu. Masing-masing ada masalah masing-masing. Masing-masing kerajaan yang kuat ni dia ada masalah masing-masing. Lalu apa yang saya ingin sentuh, saya nak kait sikit antara apa yang berlaku di kota Parsi yang mereka ni memegang agama Majusi. Maksudnya masa tu tidak ada Syiah lagi. Kerana Syiah ni pecahan daripada zaman perpecahan Sayyidina Ali dengan Muawiyah zaman Nabi. Ni cerita zaman dulu sebelum Nabi mai lagi. Majusi menguasai bumi Iran atau lebih luas lagi. Kota Parsi lebih luas daripada sekadar Iran hari ini. Jadi antara perkara yang peliknya, mereka menghalalkan pernikahan walau sesama ibu, walau dengan anak perempuan sendiri. Seorang ayah boleh menikah anak perempuan dia, seorang anak boleh menikah dan bersetubuh dengan mak dia, tuan-tuan. Maka benda ini bukan nak tunggu ayat Quran. Ya Allah sebut dalam surah An-Nisa, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banat wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht ila akhir ayat sepanjang. Diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu, diharamkan pada kamu anak-anak perempuan kamu, juga diharamkan pada kamu saudara-saudara perempuan kamu, diharamkan untuk kamu menikahi ibu saudara sebelah bapa kamu, diharamkan untuk kamu menikahi ibu saudara sebelah emak kamu, diharamkan kamu menikahi anak-anak perempuan saudara lelaki kamu, dan juga saudara-saudara anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan kamu. Tu antara contoh benda yang Islam haram. Mak kita haram, tahu dah. Anak perempuan kita haram. Lepas tu haram lagi menikahi wa akhawatukum, kak kita, adik perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, hak keluar satu rahim dengan kita. Haram pula yang keempatnya, mak menakan belah ayah kita. Ayah kita dia ada kak, dia ada adik perempuan. Haram nikah mak menakan belah ayah. Haram nikah belah mak menakan belah mak. Mak kita ada kak, ada adik perempuan, haram menikah dengan mak menakan belah mak kita. Haram nikah dengan anak-anak perempuan saudara lelaki kita. Kita ada abang, kita ada adik lelaki. Abang ada anak perempuan, adik lelaki ada anak perempuan, haram nikah. Haram kita menikahi anak perempuan abang kita atau anak perempuan adik lelaki kita. Sama juga kita ada kak tu melahirkan anak perempuan, haram kita menikah anak perempuan kak kita tu, maksud dia anak saudara kita. Tak apa, ayat Quran sebut orang Islam dia ada garisan dia. Dia ada garisan. Tapi kalau tak guna garisan hak Islam bagi pun, manusia tak dapat terima dah konsep pernikahan dengan ibu. Anak lelaki menikah dengan ibu dapat bersetubuh dengan ibu. Ayah dapat bersetubuh dengan anak perempuan. Yang ni tak payah guna dalil nakli lagi, cukup dengan akal waras manusia, dia benar keji. Tapi tuan-tuan, zaman tu Parsi menghadapi masalah ini, sehingga salah seorang raja mereka, kalau tak silap saya, Fazdajrik,
dia menikah dengan anak perempuannya sendiri. Baik, apa yang saya nak abang, perempuan punya hina zaman Parsi, macam tu juga perempuan punya hina zaman jahiliyah. Anak perempuan dibunuh, ditanam hidup-hidup. Waqdul banat, penanaman anak perempuan begitu meluas pada zaman itu. Tapi tiba-tiba bila Allah hantar Islam, Allah jadikan hati kita dipenuhi dengan cahaya Islam, orang perempuan mula bercakap benda-benda yang seolah-olah dia tak kenal keberadaan dia dulu di tengah masyarakat, langsung tidak dihargai. Dia mula bercakap pasal apa orang lelaki boleh pegang talak, kami tak boleh talak. Tuan-tuan, kalau bagi kat orang perempuan talak, pakai kita talak 1000 lah. Orang perempuan kalau bagi kat mereka talak, saya talak abang, talak 20 juta. Orang perempuan dia emosi, dia emosi. Baik, pasal tak basuh lampin anak, saya ingat boleh kena talak orang lelaki. Orang perempuan punya. Jadi dia duduk cakap bab tu, pasal apa orang perempuan tak boleh pegang talak, pasal apa orang perempuan tak boleh kahwin empat. Cakap benda tu. Sehingga contoh mudah, orang perempuan mula melakukan perkara yang merupakan bid'ah yang tidak ada siapa kata bid'ah hasanah. Ia hanyalah bid'ah, perkara baru yang dalalah, yang sesat. Contohnya perempuan menjadi imam. Dalam perbahasan lain, contohnya azan. Azan hukumnya sunat kifayah. Azan sunat kifayah. Ini disebut dalam kitab, misalnya Asnal Matalib oleh Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Disebut di sana perkara ini sunat kifayah. Maksudnya kalau seorang azan, yang lain dapat pahala sunat, tak payah masuk waktu isyak semua main lari mana bang, mampu. Tuan-tuan boleh bayang kalau dia jadi sunat ain, sunat semua kena buat. Jenuh pakai satu waktu 20 orang main bang, pening, tak tahu suara siapa dengar. Jadi dia sunat kifayah, seorang mangkit bang cukup. Dan hukum azan berkaitan orang perempuan, kalau mereka hanya sesama perempuan dan langsung tidak ada orang lelaki, maka hukumnya harus boleh azan. Contohnya sebuah bas rombongan tu semua hanya orang perempuan, driver dia saja lelaki. Driver ni sampai, dia orang kampung Melayu, dia pun parking, dia balik rumah dia mayang. 40 orang perempuan yang duduk dalam bas tadi main masuk semayang dalam surau, tak ada siapa pun lelaki. Maka ada seorang azan pelan-pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perempuan dia azan, maka hukumnya harus, dengan syarat tak ada orang lelaki. Baik, kemudian hukum dia berubah bila ada orang lelaki dan tak dengar. Katalah Pak Mat, mana Pak Mat, tak nampak orang ni. Apa Pak Mat, kita buat contoh dia lari ambil wuduk. Baik, katalah ada seorang lelaki Tok Siah, maka perempuan ni dia duduk dalam tirai orang perempuan, dia laungkan azan, atau dia semayang di tingkat atas, dia laungkan azan tapi tak dengar kepada ni Pak Mat, Tok Siah kita contoh. Allah Akbar, Pak Mat tak dengar, maka hukumnya makruh. Pasal apa? Telah ada lelaki di tempat tu. Tapi bila genjak lagi satu, Pak Mat dengar, maka hukumnya berubah menjadi haram. Orang perempuan yang melaungkan azan jadi haram. Faham hukum? Yang pertama harus, iaitu di saat tak ada orang lelaki. Yang kedua jadi makruh, ada orang lelaki tapi tak dengar langsung kepada dia. Yang ketiga jadi haram apabila ada orang lelaki dan dengar suara orang perempuan itu pada telinga orang lelaki tadi. Hukumnya haram laungkan azan. Baik, muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah, kalau azan pun haram, kalau azan pun haram, kalau ada seorang lelaki dengar pun haram, kalau pegang mic lagi haram. Pegang mic laungkan azan seorang perempuan lagi haram. Jadi kalau azan pun haram, azan ke siapa nampak kadang-kadang masuk dalam bilik boleh azan. Maka bayangkan apa yang dibuat oleh Profesor Aminah Wadud, seorang perempuan mengimamkan solat, lagi besar haram dia. Pasal apa? Pasal azan hak boleh sembunyi dalam bilik bagi dengar suara pun haram.
apatah lagi sembahyang sujud orang lelaki duk tengok ke belakang. Oh, tak apalah Aminah Wadud tu tua. Kalau Aminah tak apa Wadud, hak belakang tu duk jadi tergeduk-geduk jugalah. Muslimat dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Orang lelaki ni bukan boleh kira dia perempuan kena parti, macam-macam kena parti. Hak duk batuk kuat dalam kuliah, hak tu kena jaga. Dia duk batuk. Hak tu dia merenyam lebih. Bukan saya katalah, orang tua kata. Baik. Hak tu kalau nak buat sembahyang perempuan jadi imam, memang dia duduk belakang tu imam. Dia duduk tunggu nak istikhlaf konon. Kuku imam terkentut. Padahal bukan dia tunggu imam terkentut, dia nak tengok jubah tu imam. Pasal perempuan. Muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Jadi perempuan sampai dia tak sedap asal usul dia. Zaman Parsi di negara mereka, di bawah empire mereka, perempuan boleh dinikahi walau dia ibu, walau dia anak perempuan, punya hina. Zaman jahiliah boleh dibuang hidup-hidup. Tiba-tiba bila Islam membawa cahaya memuliakan orang perempuan bercakap sampai terlupa asal usul dia. Sampai semua benda dia nak petikai pasal apa Allah lebih lagi. Tuan-tuan, dia terlupa Allah yang mencipta dia. Allah sebaik-baik pencipta. Allah tahu kederat dia banyak mana. Allah tahu layaknya macam mana. Hari ni perempuan sampai orang lelaki main takraw, dia pun nak main takraw. Lelaki main takraw, dia nak main takraw. Syok teng gulung lah. Teng gulung orang lelaki syok. Oh, tu gulung. Dia bukan tengok hak gulung tu. Dia nak tengok perempuan tu gulung, bukan dia nak tengok cantiknya gaya gulung tu. Sampai terlanjur. Jangan sampai lagu tu. Sampai apa yang orang lelaki buat semua nak buat. Baik. Macam mana orang perempuan yang sebahagiannya terlanjur sampai dia tuntut lebih pada yang dia layak dapat. Maka macam tu kita manusia yang asalnya hanya setitis air. Tiba-tiba bila kita jadi manusia, kita duduk dalam jasad, roh kita menumpangi jasad ini, tiba-tiba kita sombong pada orang. Kita sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambung ayat yang terakhir insya-Allah malam ni sebelum kita berhenti. Firman Allah, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سواه kemudian Allah membentuknya wa nafakha fihi min ruhi, lalu Allah meniupkan padanya rohnya, roh untuk makhluk yang bernama manusia itu. Lalu bila Allah meniupkan rohnya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Allah menciptakan untuknya pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati-hati. Afidah adalah plural atau jamak kepada fuad. Jadi bacaan dia fuad. Selalu kita orang Melayu bila sebut fuad, nama orang tu fuad, kita akan sebut fuad. Contohnya Fadilatul Syekh Fuad yang ada di hadapan saya. Fuad salah, fuad dengan hamzah. Bila banyak fuad itu dipanggil afidah. Baik. Allah sesudah dia membentuk dan meniupkan roh, dia menjadikan untuk kamu as-sam'a wal absara wal afidah, pendengaran juga penglihatan dan juga hati-hati kecil. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit di kalangan kamu
yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah bentuk kita, kemudian Allah tiupkan roh ke dalam jasad kita. Roh yang bergerak daripada alam roh kini mendiami jasad di alam dunia, dan roh akan terus bergerak ke destinasi demi destinasi. Bila roh dicipta, dia akan terus berpindah melalui satu alam ke alam yang lain. Jasad, ya, dia akan hancur, tapi roh dia hanya akan dicabut apabila tibanya ajal daripada jasad. Muslimin muslimat rahmat Allah. Kemudian Allah kata, kami ciptakan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Qalilan ma tashkurun, sedikit di kalangan kamu yang bersyukur. Cuba telinga kita tak ada, orang yang tak ada telinga baru dia sedap nikmat pendengaran. Orang yang Allah takdirkan dia buta, pipi potong bulu nak buat lemang, cop tertikam mata, buta untuk selama-lamanya. Masa tu baru dia sedap. Alangkah baiknya kalau dulu aku suka tengok Quran, mushaf Quran, aku suka tengok wajah mak ayah aku, tapi dah mata tak ada, masa tu baru teringat. Dan yang paling penting Allah bagi pada kita hati. Yang paling penting Allah bagi pada kita hati. Hati inilah yang menyebabkan bila mana kita baca Quran, tiba-tiba kita menangis. Bila kita tengok orang susah, kita kesian, tiba-tiba kita menangis. Hati tu kadang-kadang dia gembira, dia merasai segala-galanya. Orang yang tak ada hati, habis dia. Dia tak ada kasih sayang, dia tak ada perasaan belas kasih dan sebagainya. Jadi hati itu antara perkara yang cukup besar. Qalilan ma tashkurun, sedikit di kalangan kamu yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi disebutkan tentang kata-kata Nabi Allah Daud alaihi salam. Satu hari Nabi Daud tanya pada Allah, adakah makhluk yang lebih banyak bertasbih daripada aku? Maka Allah jawab pada Nabi Daud alaihi salam, sesungguhnya katak lebih banyak bertasbih daripada kamu wahai Daud. Katak lebih banyak bertasbih daripada kamu wahai Daud. Kalau kita buka dalam Quran, Allah cerita dalam surah Saba, walaqad atayna Dawuda minna fadla, kami telah berikan kepada Daud alaihi salam kelebihan. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr, wahai gunung, Allah kata, bertasbihlah bersama Daud, begitu juga dengan burung. Gunung tu Allah kata, hang kena bertasbih dengan Daud. Allah kata juga, hang kena bertasbih dengan Daud, menunjukkan Nabi Daud nabi yang cukup banyak mengucapkan subhanallah dan lafaz-lafaz memuji Allah yang lain. Tapi bila Daud tanya Allah, adakah makhluk yang lebih banyak bertasbih daripada aku? Allah jawab, kata. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Lalu Daud pernah mengucapkan satu kata-kata, law anna likulli sya'ratin minni yusabbihanika al-laila wan-nahar ma wafaitu ni'matan wahidatan. Lebih kurang matan kata-kata Nabi Daud yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam sebuah kitabnya. Dia kata, kalaulah pada tiap-tiap rambut aku, law anna likulli sya'ratin minni lisanain, kalau ada pada tiap-tiap rambut aku ni ada dua lidah, yusabbihanikal laila wan nahar, yang kedua-dua lidah ini bertasbih pada kamu ya Allah setiap waktu malam dan siang. Ma wafaitu haqqa ni'matin wahidah, aku tidak dapat menyempurnakan walaupun satu hak, satu
aku tak dapat balas walau hanya satu nikmat yang engkau anugerahkan pada aku. Muslimat dan rahmati Allah, kata-kata itu besar nilainya. Kalau rambut Nabi Daud ni, kalau ada 1,000,000, tiap-tiap sehelai rambut ada 2 lidah. 2 lidah ni tak berhenti duk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau tiap-tiap layan rambut ada 2 lidah duk bertasbih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, contoh. Tapi tak ada datang Muhammadur, pasal itu zaman Daud. Baik, kalaulah tiap-tiap rambut ada 2 lidah, 2 lidah ni tak berhenti bertasbih, kata Nabi Daud, satu nikmat Allah pun aku tak boleh balas. Walaupun nak ikut tasbih daripada rambut tu dah banyak. Nikmat hak kecil boleh kencing cukup lah. Nikmat boleh kencing, tiba-tiba tak boleh kencing. Tuan-tuan, saya duk terbayang kalau kita tua-tua, kita kaki masjid, kita ustaz, nak kencing tak boleh. Malu tuan-tuan, pergi hospital nak selok kat nurse, aku lari mampu. Muslimat rahmatullah. Kalau tak boleh kencing, kena pergi hospital, kena buka kat orang malu mampu. Kita malu mampu. Kita terah tandas, kita masuk tandas tak ada penyelok tu, tutup lagu tu, tertonggek lagu tu. Saya malu kat orang, tak boleh. Jadi kalau Allah uji kencing tak boleh, masa tu baru kita tahu nikmat Allah satu nikmat kencing punya besar. Muslimat dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sampai tang ni. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sikit sebanyak yang kita kongsikan bersama ada manfaatnya untuk kita. Saya ulang beberapa perkara penting yang kita sentuh tadi. Yang pertama, Allah lah yang mentadbir segala urusan di langit atau di bumi atau di mana sekalipun. Yang keduanya, qadar, kedudukan waktu, perbezaan di antara dunia dan juga akhirat begitu berbeza. 1000 tahun di dunia bersamaan hanya 1 hari di akhirat. Dan yang ketiganya, kita menyebutkan tadi bahawa penciptaan kita adalah daripada Adam yang dicipta daripada tanah. Kemudiannya zuriat Adam itu berkembang melalui mimma'in mahin, daripada air benih yang hina, air yang manusia pandang jijik. Kemudian yang terakhirnya Allah menyebut bahawa Dia menciptakan kita, membentuk segala fizikal kita, meniupkan roh, menjadikan untuk kita pendengaran, pandangan dan juga hati-hati. Tetapi malangnya, qalilan ma tashkurun, sedikit di kalangan kamu yang bersyukur, sedikit yang kamu syukuri. Jadi itu kita, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk membalas segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dengan sentiasa memuji dan memujanya. Baik, kalau ada soalan dipersilakan. Makcik boleh insya-Allah. Sila. Ada jiran sebenarnya. Okey, Dia kata dia nak bagi video dua beradik duduk di flat ni tapi rumah tak sama. Dan tu dia nak tukar dengan duit. Dia tak mau bagi barang. Boleh tak? Tidak ada. Baik, fidyah yang asalnya dengan beras secupak. Jadi secupak. Fidyah itu bolehkah ditukarkan dengan duit? Mengikut pandangan yang kita pegang pada zaman hari ini, muasirah ni, kita pegang bahawa boleh digantikan dengan duit. Walaupun pandangan paling kuat dalam mazhab Syafi'i tak boleh, mesti kena dengan beras, makanan asasi di satu tempat. Tapi mengikut pandangan kita yang kita pinjam, kalau tidak silap saya mazhab Hanafi, maka dibolehkan menggantikan fidyah dengan wang ringgit. Yang tu yang dipegang di pejabat atau pusat urus zakat kita hari ini. Wallahu a'lam. Adik pun boleh. Boleh. Lagi satu makcik tanya, makcik nak jawab tak? Betul tak abang? Makcik tanya, makcik jawab. Boleh lah, tapi tak air satu lah. Apa nama ni? Zakat pula. Okey. Zakat kalau dua beradik nak adik nak kau nak bagi kat adik di dalam satu rumah.
Okey. Ada kata boleh. Satu lagi satu. Dengan Okey. kata orang kalau ada duit simpanan, zakat tak boleh terima. Betul ke tak? Yang dua ya? Okey, dua soalan. Tuan-tuan nampak tak? Yang pertamanya, kak dengan adik duduk dalam satu rumah. Adakah kak boleh bagi zakat pada adik? Jadi dia bukan bergantung pada duduk serumah, pakcik. Dia bergantung adakah kak tu wajib bela adik dia tu. Adakah kak tu atau seseorang itu wajib membela seseorang. Jadi kalau kak tu yang membela adik dia, contoh mak ayah tak ada lah, mak ayah dia buat aksiden, kak tu lah ambil tugas, maka dia yang duk bagi makan pada si adik, dia yang bela, maka kita kata tak boleh. Tapi kalau duduk sekali, tapi bukan bela, adik dia tu contohnya susah, ada bini, hak kak ni tak menikah, jadi adik lelaki dia ni duduk daripada baling mai tumpang duduk di rumah dia di Pulau Pinang, di kampung Melayu ni. Hak kak ni tak menikah, adik lelaki mai duduk bawa anak bini mai tumpang rumah kak. Kak wajib tak bagi kat adik tu nafkah? Tak wajib. Tapi tiba-tiba kak tengok, ish, hang ni duk melarat aku tengok ni, dah bini hang kena berhenti kerja kilang tutup, duk kuih tak cukup. Kak dengan adik duduk satu rumah dengan keluarga adik ni, bawa satu keluarga terus, maka ketika itu kak boleh bagi walaupun duduk satu rumah, kerana kak bukan wajib tanggung adik dia. Jadi dia boleh bagi zakat pada adik lakinya seandainya betul-betul dia berada dalam asnaf miskin, dia susah sungguh sampai anak dia ada 3 orang duk kalut nak makan kat ni, maka kak boleh bagi. Bukan cerita bab rumah, cerita adakah wajib seseorang itu menjaga seseorang yang di bawah tanggungan dia. Yang tu. Baik. Yang kedua tadi saya mahu cik. Orang ada simpanan terima zakat. Saya duk ambil hari-hari. Orang ada simpanan, dia ambil zakat. Orang boleh makcik nak bagi ambil kat saya, tak apa. Tak kisah, saya tunggu belakang. Dia macam ni, masyarakat ni dia kira kalau orang tu ada duit jangan bagi kat dia. Dia tak boleh. Sebenarnya bukan macam tu. Dia kena ikut 8 asnaf zakat tu. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8 golongan. Innamas sadaqat, hanya sedekah itu maksudnya zakat itu lil fuqara. Golongan pertama orang fakir, orang berada di bawah parah miskin. Katalah dia perlu RM10 sehari, maka dia hanya dapat di bawah daripada setengah, dia hanya dapat RM4, RM3 sehari. Kalau dia perlu RM1,000 sebulan, dia hanya dapat gaji RM400, contoh, di bawah setengah, fuqara. Yang tu golongan pertama. Wal masakin, golongan kedua makcik miskin. Maksud dia perlu RM10 sehari, dia dapat setengah dan ke atas. Dia perlu RM10, dia dapat RM5, RM6, RM7, RM8. Dia perlu RM1,000 sebulan, dia hanya dapat gaji RM500, RM600, RM700. Yang tu masakin, di atas sikit pada fuqara. Apa itu? Lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Golongan ketiga yang boleh terima zakat, golongan amil, orang yang kutip zakat. Orang yang kutip zakat, maka mereka ni boleh terima zakat. Yang keempat, wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, golongan yang dijinakkan hatinya. Perbahasan panjang. Ada yang kata orang kafir yang suka pada Islam boleh bagi zakat, tapi kita tak pegang di sini. Mu'allafati qulubuhum, kita pegang kata dia mu'allaf. Maksud dia orang kafir yang telah memeluk Islam, kita boleh bagi zakat. 4 golongan. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin, dan orang yang hamba, yang pada tengkoknya ada belenggu, maksud dia hamba. Tak ada zaman ni. Wal gharimin, orang yang berhutang, orang yang menanggung hutang, maka boleh bagi zakat. Tapi perbincangannya panjang. Kalau di sebelah Kuala Lumpur, dia buka asnaf ni, asnaf gharimin, orang berhutang,
mereka bagi bantuan zakat pada orang-orang yang tak ada duit untuk menikah. Maksud dia buat pinjaman, mereka bantu nanti. Mereka bantu untuk bayar balik hutang pinjaman untuk menikah tu. Wa fi sabilillah, orang yang berperang pada jalan Allah. Maksud dia orang yang berada atas jalan Allah. Yang ni satu, yang ketujuh, asnaf yang ketujuh, yang buka ruang yang luas sehingga ahli-ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kedah, contohnya Syekh Zakaria Awang Besar dulu, dia menyebut boleh bagi pada orang yang menjalankan tugas-tugas agama Allah, contohnya orang-orang masjid dan surau. Dia tu imam, dia syiah, dia bilal, dia boleh bagi zakat pada mereka atas asnaf fi sabilillah. Sampai dia kata kalau tak mau bagi kat saya. Dia melawak, saya bisa dengar kuliah dia. Tak mau bagi kat saya. Dan yang terakhir wabni sabil, orang yang berada ibnu sabil, musafir. Di antaranya anak-anak yang nak mengaji di luar negara, maka dia nak musafir, maka bagi zakat pada dia. Baik makcik, hak makcik tanya tu, orang hak ada wang simpanan boleh tak bagi duit pada dia? Sebenarnya soalan tu lebih kepada kalau orang tu dah ada duit. Contoh wal amilina 'alaiha, orang yang kerja di pusat zakat, tuan-tuan, dia pada gaji 45,000 eksekutif zakat, mungkin gaji lebih. Kaya boleh tak depa terima gaji? Boleh. Pasal depa kerja untuk kutip zakat. Jadi boleh. Jadi kaya tidak mewajibkan dia haram terima zakat. Tak. Mungkin dia berada dalam bidang ataupun asnaf yang lain yang dia boleh terima zakat. Pak dia jutawan, anak nak pergi Mesir. Anak jutawan tak nak bagi. Tak, dia boleh terima atas asnaf ibnu sabil, nak pergi mengaji di Mesir. Jadi tak ada kaitan, tak ada satu kenyataan pun yang kita boleh terima bahawa orang yang ada simpanan maka dia tak boleh diberikan zakat. Orang ada simpanan banyak mana pun, kalau dia ada dalam 8 asnaf ni salah satu, maka dia boleh diberikan zakat. Wallahu a'lam. Sama cik, 3 soalan tu, teh tarik 1, green tea 1, nasi goreng USA 1. Okey, makcik noh. InsyaAllah. Ada lagi nak tanya soalan? Ya makcik sudah. Okey. Zakat pendapatan, okey. 2,400, okey. Okey. Zakat pendapatan. Banyak kali kot soalan ni, cik noh. Zakat pendapatan, dia satu, dia qiyas kepada pandangan ulama yang dianggap mujtahid. Di antara ulama mujtahid zaman kita, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakat 2 jilid. Jadi dia memetik bahawa kalaulah pada orang yang kerja di bahagian pertanian, ada zakat pertanian. Kalau pak-pak tani, orang yang buat bendang, kena bayar zakat. Hak bendang dia 6 bulan sekali pun kena bayar zakat. Petah lagi orang kerja hak dapat gaji setiap bulan. Jadi walaupun dalam mazhab Syafi'i kita ada pandangan kata haram kutip zakat pendapatan. Kalau kita buka contoh kitab karangan Tuan Guru Haji Cik Sulamus Sibyan, lebih kurang tebal ni, disebut di situ haram kutip zakat pendapatan. Itu pandangan mazhab Syafi'i sebahagiannya. Tapi oleh kerana memandangkan keperluan zakat begitu mendesak pada zaman lah ni, maka ulama-ulama kita membuka ruang yang lebih luas, tidak hanya menggunakan mazhab Syafi'i. Kerana orang yang perlu zakat banyak sangat, banyak tuan, banyak. No, kalau jenuh tuan, dialisis saja tuan boleh bayar. Dialisis sekali cuci 250. Kalau tak ada bantuan zakat, mampu 3 kali seminggu 750. Darat dengan 4 minggu bermakna lebih kurang RM3,000. Siapa mampu? Jadi zakat pendapatan di antara benda yang dikiaskan atas pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi dibuka. Baik, saya jawab soalan tadi. Kalau zakat kita 2,400, adakah kita kena bayar pada 8 asnaf atau kita boleh bagi pada 2-3 orang sahaja? Jadi dua-dua tu ada pandangan. Ada ulama yang kata
kena bagi pada 88 asnaf. Cuma satu tak ada dah, wafir riqab tak ada, iaitu hamba tak ada. Jadi yang hamba tu jadi 7 asnaf saja. Oleh kerana hamba tu tak ada, dilebihkan pada asnaf yang lain. Ada pandangan yang kata tak payah bagi pada semua asnaf, bagi pada 2-3 asnaf sahaja. Yang tu untuk kenyataan yang lebih tepat kena rujuk kepada pusat urus zakat. Maksud saya untuk memastikan bahawa fatwa hak kita guna hak mana, supaya tidak kita berbeza dengan fatwa setempat. Yang itu kita tak mahu. Kita tak mahu. Pandangan ni banyak. Kita tak mahu kita guna hak menyalahi apa yang difatwakan oleh mufti atau difatwakan atau digunakan dalam institusi kewangan kita. Yang tu pun. Jadi pilihan tu banyak. Macam contoh tahlil dengan yasin, nak kata haram pun boleh, nak kata harus pun boleh. Tapi kita pegang kata harus dan berpahala, kita guna tu. Orang lain nak kata haram ke, bid'ah ke, lantak mereka lah. Tapi adabnya kena ikut, kena raih pandangan setempat. Macam itulah contoh mudah dia. Ada pandangan kata kena bayar 88, ada pandangan kata boleh bayar pada 2-3 asnaf. Jadi untuk tepatnya rujuk kepada orang yang duduk dalam bidang zakat itu sendiri. Wallahu a'lam. Makcik nasi goreng SA ada dah tadi. Bagi kat saya kocok tom yam tadi. Ada tadi. Bagaimana kalau kita zakat itu semuanya kita serah kepada penerima zakat, tidak ada mana kita punya zakat ni. Yang tu lagi mudah. Kita serah dekat Yang tu lebih mudah. Selamatnya serah tu kepada pusat urus zakat, dia atur sendiri. Macam mana? Okey. Ya, dia memang boleh. Dia macam ni, kalau kita pergi pusat urus zakat, sebenarnya kita boleh habaq, saya nak bagi sebahagian ni kat adik-beradik saya. Dia boleh atur. Depa boleh buat yang tu. Yang lebih ni baru pusat urus zakat hitung lain. Tapi kita bawa kat depa akan khusus. Kita habaq siap. Saya yang ni saya nak bagi kat kak saya. Yang ni saya nak bagi kat depa akan atur yang tu. Yang tu jangan risau. Depa ada kepakaran dalam bab tu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih puan. Lelaki tak ada semua duk tengok muka saya. Bila nak habis ni macam tu. InsyaAllah kita pun berhenti tang dulu tuan-tuan. Puan-puan dirahmati Allah, minta maaf bila ada salah dan silap. Yang baik daripada Allah, yang lemah kurang disandak atas lemah saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan hidup kami, dosa zuriat-zuriat kami, dosa mereka yang menyayangi kami, dosa semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bahagiakan kami di sini, tenangkan hati kami di sini, ya Allah. Pinjamkan kami keluasan rezeki di duniamu dalam keadaan hati yang senantiasa merinduimu, ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami di sana, tenangkan hati kami di sana, ya Allah. Kurniakan kami kekayaan yang hakiki, kekayaan yang abadi, kekayaan yang sebenar-benarnya di sana. Wassallillahumma ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.